Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini saya ingin menerangkan tentang projek satu kami, iaitu pengenikan semi auto. Okey, untuk ahli kumpulan dan penyedia projek kami, terdiri daripada Puan Nur Aisyah binti Masrum selaku penyelia projek kami. Okey, untuk ahli kumpulan kami terdiri daripada 4 orang. Okey, iaitu saya Muhammad Fitri Ashraf bin Syahrimah bernomborkan metrik 09 DEM 20F1006. Ahmad Arif bin Anwar bernomborkan metrik 09 DEM 20F1004. Ni Muhammad Alif Haikal bin Radali bernomborkan metrik 09 DEM 20F1010. Yang terakhir sekali Wa'id Hashari bin Khalil Hashari bernomborkan metrik 09 DEM 20F1033. Okey, seterusnya saya pergi kepada slide seterusnya, iaitu abstrak. Okey, Malaysia mengalami cuaca yang panas dan lembap sepanjang tahun. Purata suhu harian di Malaysia ialah antara 21 darjah Celsius hingga 32 darjah Celsius. Okey, iklim di Malaysia ini dipengaruhi oleh angin yang bertiup dari Lautan Hindi, iaitu dipanggil sebagai angin monsun barat daya, yang bertiup dari Mei hingga September, dan daripada Laut Cina Selatan, iaitu angin monsun timur laut yang bertiup dari November hingga Mac. Okey, hujan tahunan di Malaysia kira-kira 80% tahun, iaitu antara 2000 mm hingga 2500 mm setahun. Disebabkan kedudukan Malaysia yang berada di atas garisan khatulistiwa menyebabkan masalah kepada masyarakat di Malaysia seperti pelajar maupun yang sudah bekerja mengenakan kasut yang telah dicuci. Okey, mereka sering meletakkan kasut di bawah kipas ataupun meletakkan kasut di belakang peti ais untuk mengenakan kasut mereka sekiranya cuaca di luar tidak begitu panas dan mereka ingin memakainya untuk masa yang singkat. Oleh sebab itu kami menciptakan projek kami ini, iaitu mesin pengering kasut semi auto untuk menyelesaikan masalah masyarakat yang berada di Malaysia. Okey, mesin pengering kasut semi auto kami ini diubah sesuai daripada mesin yang sudah berada di pasaran, iaitu kos yang lebih murah dan reka bentuk yang lebih menarik. Okey, untuk mesin kami ini merangkumi 3 aspek: cepat, mudah dan efektif. Hal ini akan membantu pengguna mengenakan kasut yang basah atau lembap dalam masa yang singkat serta mudah alih. Okey, kita pergi pada slide yang seterusnya. Okey, untuk penyataan masalah, iaitu keadaan cuaca Malaysia yang tidak menentu. Hal ini kerana Malaysia yang berada di atas garisan khatulistiwa yang menyebabkan mereka mengambil masa yang panjang untuk menjemur kasut. Selain itu, risiko untuk kehilangan kasut jika dijemur di luar rumah juga tinggi. Okey, untuk objektif untuk projek kami ini iaitu mempunyai 2. Yang pertama, mereka bentuk alat untuk mengenakan kasut dalam jangka masa yang lebih pendek dan menghasilkan alat pengening kasut yang mesra pengguna. Okey, untuk skop bagi projek kami ini, mesin kami ini akan memberikan jangka masa untuk pengeringan daripada 7 hingga 10 minit. Dan saiz untuk mesin kami ini sederhana. Mesin pengering kasut mesra pengguna ini boleh digunakan oleh semua lapisan masyarakat seperti pelajar ataupun orang dewasa. Keupayaan mesin ini mampu mengenakan kasut secara efisien, mampu memuatkan satu pasang kasut dalam tempoh satu masa, beroperasi dengan menggunakan tenaga elektrik. Apabila mesin sudah menggunakan kasut, pengguna akan mendapatkan notification daripada sistem mesin tersebut. Okey, seterusnya saya memberikan slide seterusnya, iaitu kajian literatur kepada kawan saya, iaitu Nik Muhammad Alif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Nik Muhammad Alif Haikal bin Radali, memegang nombor metrik 09 DM20F1010. Jadi seterusnya saya akan menyambung bahagian kajian literatur. Secara umumnya, kasut adalah salah satu kelengkapan dalam pemakaian setiap individu, baik dari kanak-kanak, remaja maupun orang dewasa.
Penggunaan kasut juga begitu meluas dari segi alam persekolahan, pekerjaan dan juga industri. Secara tidak langsung, penggunaan kasut juga dititik beratkan supaya seseorang itu tampil dengan sempurna dari segi pemakaian seharian. Dari segi penjagaan pula, kasut perlu dibasuh atau dibersihkan untuk mengelakkan fabrik atau material kasut rosak dan sebagainya. Pembuatan kasut pada masa kini banyak menggunakan material seperti kulit, kain, di mana kasut yang dibasuh harus dibasuh dengan betul bagi mengelakkan kerosakan dan mengekalkan kualiti sesebuah kasut. Kasut juga harus dikeringkan dengan suhu dan keadaan optimum supaya tekstur dan kualiti kasut tidak terjejas. Antara sebab kami ini membina mesin pengering kasut ni adalah yang pertama, risiko kehilangan ketika menjemur kasut. Kehilangan kasut boleh berlaku apabila seseorang pengguna menjemur kasut di kawasan luar rumah atau di tempat terbuka. Pengguna juga mengalami masalah untuk menjemur kasut sewaktu hujan dan musim tengkujuh kerana udara yang lembap dan terkena air hujan sekiranya pengguna meletakkan kasut di kawasan terbuka. Oleh itu, pengering kasut yang kami cerita ni bertujuan untuk mengatasi masalah yang berlaku dalam penjagaan dan pengeringan kasut. Mesin ini boleh ditempatkan di dalam rumah serta berfungsi mengeringkan kasut dengan menggunakan tenaga elektrik. Okay, secara teorinya, kasut ini menggunakan tenaga elektrik dan juga tenaga haba. Okay, di Malaysia, tenaga elektrik dijana dengan menggunakan bahan api fosil seperti minyak, gas asli, arang batu dan juga kuasa hidro. Pada masa kini, tenaga elektrik antara keperluan yang penting bagi menghidupkan peralatan-peralatan elektronik ataupun mesin-mesin. Hal ini menyebabkan permintaan yang tinggi tenaga elektrik ini menyebabkan kadar bayaran yang tinggi semakin meningkat. Selain itu, tenaga yang kami gunakan dalam mesin pengering kasut kami adalah tenaga haba. Secara umumnya, haba ini terhasil apabila berlaku geseran antara dua permukaan yang bersentuh. Okey, untuk tenaga haba ni akan diproses melalui penukaran tenaga elektrik pada tenaga haba melalui gegelung dawai. Gegelung dawai kerana gegelung dawai atau kawat dapat memanaskan udara dengan cepat, membolehkan mesin pengering kasut kami itu berfungsi dalam proses pengeringan kasut. Jadi kita terus pada slide yang seterusnya. Okey, jadi ini merupakan 3 jenis produk yang berada di pasaran pada waktu kini, di mana terdapat 3 jenis produk yang berlainan rupa dan berlainan bentuk lah. Yang pertama kita ada Timsan 2416 dan produk kedua adalah Term IC dan juga TD2/0008. Jadi kita terus pada slide seterusnya. Okey, jadi ini merupakan instrumen kajian berdasarkan mesin pengering kasut yang akan kami cerita menggunakan 13 komponen. Jadi komponen pertama adalah kelulitan karat. Okey, kelulitan karat ni kami akan guna pada kami punya reka bentuk luaran bagi mesin pengering kasut. Selain itu yang dilengkapi dengan wire, skru, cat sembur, angsel, blower. Jadi blower ni kami akan guna pada kami punya proses atau kaedah pengeringan kami lah. Selain itu kami menggunakan Arduino Uno. Jadi untuk Arduino Uno ni, secara umum Arduino Uno ni digunakan dengan menggunakan microcontroller yang mampu menciptakan suatu program yang dapat digunakan untuk mengendalikan berbagai komponen elektronik. Fungsi yang dimiliki Arduino Uno ni adalah untuk memudahkan pengguna dalam melakukan prototype ataupun kita panggil memprogramkan microcontroller serta menciptakan berbagai alat canggih berbasiskan microcontroller. Selain itu kami juga menggunakan mentol infrared, di mana mentol infrared seperti yang dilihat di gambar ni, kami akan menggunakannya bertujuan untuk digunakan bagi melihat sama ada mesin kami akan berfungsi. Sekiranya kami menghidupkan kami punya mesin, lampu
auto atau metode infrared akan menyala. Seterusnya termostat. Termostat ni digunakan bertujuan untuk menghadkan dan memastikan suhu dalam keadaan terkawal bergantung pada tahap pemilihan suhu yang kami telah ditetapkan pada panel kawalan. Selain itu, kami punya mesin pengeras kasut juga dilengkapi dengan roda bagi memudahkan untuk pengalihan atau mesin kami dialihkan daripada suatu tempat ke suatu tempat lain. Jadi kami juga akan menggunakan dua jenis motor, iaitu driver motor dan juga stepper motor. Jadi untuk kedua-dua motor ini akan digunakan pada bahagian pintu mesin pengeras kasut kami, di mana kami akan membuat atau membina mesin pengeras kasut kami dengan membuat pintunya akan dibuka secara automatik sekiranya mesin pengeras kasut tersebut ingin dihidupkan. Seterusnya adalah buzzer. Jadi seterusnya saya akan menyerahkan kepada rakan saya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ahmad Arifano. I'm from class DM48. My metric number is 09DM20F1004. Okay, saya akan sambung pembentangan tentang metodologi. Okay, metodologi adalah satu kegiatan pengumpulan dan pengolahan data yang dilakukan secara sistematik dan cekap. Okey, bagi kita bila nak tengok pengolahan data analisis ni yang sistematik, kita akan tengok ke slide seterusnya. Okey, ni adalah contoh cara-cara kerja yang sistematik. Okey, ni langkah-langkah mereka bentuk. So setiap benda kita akan mempunyai langkah-langkah. So untuk menghasilkan suatu alatan yang baik, kita perlu menjalani beberapa peringkat atau langkah-langkah penghasilan. Okey, contohnya sebelum kita nak membuat reka bentuk, kita perlukan penyediaan lukisan perincian. Okey, so kita kena lakarkan suatu benda dan kita dah bayangkan. Seterusnya sediakan bahan. Lepas kita dah fikir semua benda tu, dah fikir bahan apa semua, kita boleh fikirkan tentang penyediaan lukisan pemasangan. So macam mana kita nak pasang alat-alat tersebut. Okey, seterusnya kita beralih ke carta alih. Okey, ini adalah carta alih cara kerja mesin pengeras kasut semi auto kami berfungsi. Okey, so cara guna dia adalah kita akan tekan button kat pengeras kasut tersebut, lalu pintu akan terbuka dan kita ambil kasut yang basah tadi, kita masukkan ke dalam mesin tersebut. Okey, lepas dah masuk ke dalam mesin tersebut, kita akan setkan masa dan suhu yang bersesuaian. So bila dah ni, kita tekan button start untuk mulakan operation mesin tersebut. Okey, bila dah start operation, kita tunggu sampai mesin berhenti, ikutlah masa yang kita dah tetapkan tadi. Okey, so bila dah berhenti, kita akan dapat notification dari telefon bimbit. Jika contoh kita leka kan, kita nak buat kerja lain, so kita boleh biarkan kasut dulu. So nanti apa-apa notification akan diberi. So lepas dah dapat notification, kita dah boleh siap keluarkan kasut tersebut. Okey, seterusnya ni adalah lakaran projek. Okey, lakaran projek ni adalah first, ni adalah lakaran kita. Yang petak kecil ni atasnya adalah untuk kita orang letak Arduino atau tempat yang kita untuk setkan masa suhu. Okey, dan petak yang ada tangkai ni adalah kita punya pintu, dan seterusnya lubang ini adalah untuk kita orang letak kami letak blower.
ni adalah roda. Kita menggunakan roda sebab untuk memudahkan kami bergerak. So kira bila kita boleh pindah-pindah lah tempat untuk letak mesin ni. Okey, seterusnya saya akan serahkan pembentangan ini kepada rakan saya yang seterusnya, iaitu Wak Ishal Syari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Wak Ishal Syari bin Khalil Syari from class DM4A. My metric number is 09DM20F1033. So today I would like to present about safety. Okay, what is safety? Safety is the state of being safe in condition of being protected from harm or another danger. Safety can also refer to the control of recognizing hazard in order to achieve a acceptable level of risk. In the process of mechanic workshop, equipment is always exposed to various types of hazard. Workshop safety rule and regulating must be learned and followed before doing any work in the workshop. The aim is to ensure the safety for users so that there are not accidents involving loss of life and deformity in the limb, as well as can extend the life for the machine. So maksud dia, kita kena ikutlah dia punya peraturan-peraturan dalam bengkel ni, sebab yalah, semua benda mesti ada peraturan kan. Dia untuk mengelakkan daripada berlakunya kemalangan, seperti kemalangan tu boleh menyebabkan cacat kekal. Okay, so untuk membuat mesin pengering kasut semi auto ni, dia ada beberapa safety rule lah. So yang pertama adalah pakaian keselamatan ataupun safety cloth. Okay, so kita perlu pakai pakaian keselamatan ni adalah untuk mengelakkan daripada kita punya pakaian kita daripada tersekat tersekat dekat mesin atau bahagian-bahagian mesin. So apabila baju kita tersekat dekat bahagian mesin yang sedang bergerak ataupun berfungsi, dia akan menyebabkan kemalangan lah. Kita boleh termasuk ke tangan kita dalam mesin tu kan. So inilah dalam bahasa Inggeris, saya translate balik. We must should wear this cloth to avoid getting stuck on rotating machine part. Okay. So yang kedua adalah kasut keselamatan ataupun safety boot. Okay, so kalau dekat Foley ni, kita kalau masuk bengkel memang digalakkan untuk pakai safety boot kan. Sebab dekat bengkel ni kan banyak barang-barang yang tajam, barang-barang yang berat. So untuk mengelakkan kemalangan barang-barang jatuh dekat kaki, so kita perlu pakai kasut keselamatan ataupun safety boot ni lah. So we must wearing safety boot because to avoid the possibility for any heavy or danger object falling on the feet and the sharp object from hitting the feet. So dia punya fungsi, dia nak elakkan ni lah daripada barang tajam ataupun benda berat jatuh kat kaki kita. Sebab safety boot ni pun dia punya bahagian atas dia tu agak macam keras lah. Okay, so peraturan yang ketiga adalah barang kemas atau barang perhiasan. So barang-barang ni tak
tak digalakkan untuk pakailah semasa kita dalam bengkel, kerana boleh menyebabkan dia boleh tersekat dekat bahagian-bahagian mesin yang sedang buat operasi lah. Sebagai contoh, kita punya barang perhiasan macam jam kita tak boleh pakai. So kalau macam layar student punya kad tu pun tak boleh pakai juga, takut tersekat, menyebabkan kita boleh berlaku accident, kepala kita boleh masuk mesin ke kan. Okay, so yang keempat itu rambut yang panjang. So rambut yang panjang ni, kalau seelok-eloknya kalau nak masuk bengkel tu, terutamanya perempuan lah kan, yang free hair, perlulah ikat lah, sebab kita tak tahu, boleh berlaku kemalangan, rambut dia tersekat dekat mesin punya bahagian. So yang kelima adalah memakai pelindung mata ataupun Google. So the use of Google is important during this mechanic operating, to provide pieces of iron or object from entering the eye. So dia punya function, dia nak melindungi mata kita daripada serpihan besi yang kita potong, ataupun objek-objek asing yang kat dalam bengkel kita pun tak pasti kan. Okay, so yang last sekali adalah bergurau senda. So dekat bengkel kita tak digalakkan untuk bermain-main ataupun bergurau senda dengan rakan-rakan lah, kerana kita perlu jaga keselamatan kita dan orang lain juga. Sebab kadang-kadang kita main ni boleh buat kita lupa sesuatu benda yang penting, seperti nyawa kita sendiri. Okay, so slide seterusnya. Okay, so jenis-jenis alatan keselamatan adalah kasut keselamatan. Yang kedua adalah pelindung mata. Yang ketiga adalah pakaian keselamatan. Yang keempat adalah sarung tangan keselamatan. Yang kelima adalah pemadam api. Yang last sekali adalah first aid kit. So kita pergi ke slide seterusnya. Okay, so senarai kos bahan dan komponen. So ini adalah anggaran kita orang punya kos, inilah bahan dan komponen untuk membuat mesin pengering kasut semi auto ni. So stainless steel kita orang perlukan 6 unit, yang harga seunit adalah RM35. So jumlah dia adalah 210. So yang kedua adalah wayar, kita guna satu, harga seunit adalah 14 dan jumlah dia adalah 14. Skru, kita orang guna satu unit, harga seunit adalah RM6 dan jumlah dia adalah RM6. Cat sembo, satu unit, harga seunit adalah RM7, jumlah RM7. Ansel, kita orang guna dua unit, harga seunit adalah RM3, so jumlah adalah RM6. Termostat, kita orang guna satu unit, harga seunit adalah RM11, jumlah dia RM11. Mentol infrared, kita orang guna 3, so harga seunit untuk mentol infrared adalah RM40, jumlah dia adalah RM120. Blower, 6 unit kita orang guna, so harga unit adalah RM25, so jumlah dia adalah RM150. Arduino Uno kita orang guna satu, so harga unit
RM33. Jumlah dia RM33. Driver motor kita orang guna satu. Harga seunit adalah RM15. Jumlah RM15. Stepper motor kita orang guna satu unit. Harga seunit RM5. Jumlah dia pun RM5. Roda kita orang guna 4 roda. So harga seunit adalah RM6. Jumlah dia keseluruhan untuk 4 roda adalah RM24. Buzzer kita orang guna satu. Harga seunit adalah RM3. Jumlah untuk satu buzzer adalah RM3. So total semua ni adalah 606 RM606 So ni adalah anggaran inilah kos bahan dan komponen yang kami gunakan untuk membina mesin pengering kasut. Okay, so itu sahaja daripada kami sekumpulan untuk presentation projek satu ini. Terima kasih. Assalamualaikum.